Okey, selamat sejahtera untuk semua yang menonton video klip saya. So saya pun berasa uh, macam ganjil dan keep on doing video klip tapi kekejaman, aniaya, keinaan, bermacam-macam aktiviti yang mereka buat ke atas diri saya, walaupun saya sebagai seorang perempuan yang tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai apa-apa, selalu dibuli macam kita being a slave for someone. So saya kena buat lah. So selepas saya mendirikan rumah tangga 19 tahun 1998, ibu mertua saya masih lagi bekerja di Seremban. So untuk perkahwinan, dia berhenti kerja dia baliklah, berhenti sudah resign. So kenapa saya meng-highlightkan ini Seremban? So setiap apa yang berlaku bila saya duduk dekat rumah anak yatim setiap tahun ini Lion Group Zimpamun setiap tahun dia akan membawa kita ke PD dengan sebilik 4 orang boleh duduk. So sampai ada 2 hari 3 hari macam tu lah. So mereka akan sponsor setiap tahun. So itu pun ada kaitan dengan Seremban. Dan okey, selepas saya sudah meninggal dunia, ada seketika lah saya duduk dengan adik kepada ibu saya. Mereka semua kasta tinggi memang ibu saya pun kasta tinggi. So masa itu pun ada sekali, sekarang dia punya anak dentist lah, dia punya anak perempuan tu dentist, sudah terkemuka dan mengahwin seorang anak datuk yang memiliki kereta mewah, macam I pun tak tahulah Alfa Romeo ke seperti itulah. So dulu masa dia belum mencapai dalam boleh kira dalam 6 ke 8 bulan kita pergi ke PD dengan pakcik saya. Pakcik saya ada sebuah van berwarna merah untuk bisnes Florex dia. So kita pergi sana. So memang 2 kali 3 kali budak kecil bayi tu anak pakcik saya, tiba-tiba kakak tu bermaksud dalam India mau pergi buang besar tu. Itu bukan maksud sebenar yang bayi tu mengeluarkan. Itu adalah lagu tahu kan aktor popular superstar Rajinikanth, orang aktor dari India. So itu ada lagu, ada samping-samping ada kata kakak. So dia pun 2-3 kali kita berhenti, baru kita perasan dia ikut dengan rentak tu. So selepas itu belum lagi lah saya kahwin, masih lagi bekerja. So mak saya dia punya kawan Punjabi Singh, anti Singh Punjabi yang ada selalu ikat sarung dekat kepala. Saya tidak tahu dia memang duduk single seorang. Kita duduk dekat kundang rawang. So ada sebelah golf, padang golf. Di sana ada padang golf. So sebelah tu ada kampung Singh Punjabi kampung. So dia memang kawan ibu saya, tapi dia tidak ada I tidak tahu, tidak pasti adakah suaminya mati, adakah suaminya sudah melarikan diri, ataupun dia memang tak kahwin. So memang orang tinggal sebatang mereka rajin kerja, dia ada banyak wang simpanan dan EPF. Dia membela seorang budak lelaki India berwarna kulit yang banyak gelap hitam. So dia selalu ada datang jumpa dengan adik saya, ada. So inilah mereka tak bagi dikahwin, ada keluarga sendiri, tapi dibagi bela adopted any kids. So mak saya suatu hari memberitahu orang-orang dari kampung Punjabi tu, Singh tu nak pergi trip untuk ke PD. So mak saya paksa saya untuk ikut mereka. Saya kata tiada siapa pun saya kenal, semua putih-putih, semua Punjabi. Kenapa saya kena ikut sajalah, ikut cuti hari ni. Pergilah, saya boleh bayar untuk you.
dengan paksaan, dengan tidak rela hati. Memang kita tidak ada kenalan. So kenapakah saya, so dengan paksaan ibu saya pun ikut mereka lah. Setiba dekat sana sedang berkelak 4 orang orang Sing remaja dalam umur 25 macam tu lah dalam. So mereka 4 segi sudah mengelilingi saya, dan tiba-tiba mereka cuba mencabul saya dengan tangannya masuk dalam t-shirt dalam air dalam laut. So secara paksa dan secara apa saya buat pun mereka tidak mau membiarkan saya. Nasib baik, terima kasih kepada Tuhan lah, seorang pakcik Melayu bukan dari kumpulan kita lah, dari luar. So dia pun datang marah, kenapa kamu 4 orang boleh mencabul seorang, dia ada suka tak? Tengok muka dia ada suka tak? Lepaskan dia. So mereka pun lepaskan, saya pun tak berani lagi duduk masuk laut balik. So sudah banyak kali ada sekali sudah 3 bulan lebih saya kerja dekat Perfect Rose belakang Kipman kita kan sebagai grow ada kenalan ramai yang boleh kenal banyak orang customer. So sudah ada sekumpulan budak-budak dalam 25 hingga 30 lah. Dia dan dalam seorang itu Sing yang pakai durban yang pandai fasih macam cakap bahasa Tamil dengan cekam macam orang dia. So mereka selalu mempelawak saya, okeylah kita pergilah PD trip lah. Saya kata bukan saya tidak mau pergi, bukan saya tidak mau, memang kalau orang tanya memang saya dengan tidak berfikir panjang saya akan setuju, tapi saya tidak mau seorang dengan diri saya seorang perempuan ikut dengan lelaki lah, semua lelaki lah. So saya tidak mahulah, walaupun saya suka, saya memang paksa untuk tolak. So selepas sebulan 2 bulan lepas tu ada call saya dekat rumah ni so ada call so memanglah semua customer punya nombor-nombor penting kita ada. So saya pun ambil, so nak ikut tak PD? Kan dari dulu dah berapa kali saya dah bantah saya tak mau ikut. Kenapa tiba-tiba sini ada budak-budak perempuan lah. So ada telefon. So ada kedengaran budak-budak perempuan. So saya pun percayalah, betul ke? Dekat mana? Dekat tepi rumah, dekat tepi jalan Pasar Malam. So saya pun nak excited kerana dah lama tak keluar. So selepas dah bertubi-tubi tidak mahu ikut mereka, so sekarang ada kawan ada perempuan, so boleh percayalah. So saya pun masuk belakang, ada satu kereta saya tanya mana budak-budak perempuan dekat kereta belakang. So saya pun percayalah, sambil mereka dalam perjalanan mereka bagilah can kasbet. So saya pun ikut minum. Dah sampai sana mereka buat barbecue dengan 3 botol Black Label, kalau tak silap 3 botol Black Label dicampurkan bekas yang besar ada pipe, dicampurkan dengan Ribena. So masa tu saya ada kaitan dengan penagihan lah, bukan selalu lah, bukan penagihan, ada seminggu sekali yang saya memang menjadi dalam aktiviti macam ni. So masa yang sama dalam perjalanan saya dah kenal budak-budak perempuan yang dijanjikan ada ikut so itu dah ditipu buat perangkap tipu. So sampai dekat PD ada wakaf kan, so mereka buatlah barbecue, dan ada seorang mengajak saya pergi kutip ranting-ranting untuk buat barbecue. So saya pun ikutlah, tak sangka prasangka dengan apa-apa, ikut. Tapi cara dia pegang saya dengan pinggang saya lah tu lah. So saya sudah tahu apakah perangkap mereka sebelum ajak keluar. Mereka janji, mereka kata ada budak-budak perempuan, lepas tu tak ada. So saya memang dah tahulah ada perangkap sesuatu akan berlaku. So okay. Lepas tu saya balik yang cepat-cepat. Tidak mahu you pergi kutip sendirilah ranting untuk barbecue. Saya tak mahu ikutlah dalam kegelapan ni. Lepas tu ada seorang lagi ikutlah. Apa pun you marah. Jangan ingatlah semua seorang ada
ada cara sama. So saya pun okey, percaya, ikut dah. Lepas tu dia pun cuba untuk menyentuh lah, bukan mencabul lah, menyentuh. So bukan saya nak dikatakan seorang perempuan yang tidak mahu lelaki sentuh saya. Bukan macam lah, apa yang dijanjikan itu yang kena ada dekat sana. So saya pun balik lah. So mabuk lah. Dah tengah-tengah mabuk, dalam pertengahan mabuk. So mereka beramai-ramai lah. Saya ingat 5 orang ke 4 orang lelaki. Beramai-ramai nak sentuh sini sana. So saya sudah marah. Pertama, banyak kali wajah pun saya tidak mahu ikut. Lepas tu, memang saya tidak ada cara untuk mengeluarkan stres atau pergi jalan-jalan lah. Saya tiada keluarga. So, lepas kamu cakap dekat handphone, ada kawan perempuan. So, saya pun percaya dan dalam perjalanan saya dah tahu ada sesuatu yang akan berlaku dekat sini lah. Ada perangkap. So, walaupun sebegitu, saya minum, I tahu cara kamu orang layan saya. So, inilah janji saya. Kalaulah saya sampai siang pagi boleh tahan dengan minuman ini, kalau saya tak pengsan ke, kalau saya tak jatuh ke dengan tiada perasaan, you boleh buat lah, kerana sebelah ada challenge dah. So, kerana saya memang percaya dan ikut, memang salah saya sebagai perempuan tak boleh ikut macam begitu. So apa yang berlaku dekat sini lepas apa yang saya janji So kalau saya sudah mabuk, okey lah, I tak kisah, kerana memang salah saya. So sampai pagi yang sudah pukul 6 saya, so itu budak sing oh you ni apa, perempuan apa betul kan. Dia marah saya lah, dia naik. So okey lah. So, kerana saya sudah mabuk, you ngapa? Dalam bahasa Tamil, you ngapa? Kalau you orang janji dengan sesuatu, dah ditipu, janganlah nak tunjuk gertak sama kita. Seperti yang saya janji, saya tak pergi untuk pengsan. So, seperti yang kamu ambil janji, tolong hantarkan saya. So, masa tu saya fikir apa tahu, kalau you orang tak hantar, bagi saya RM3.40, saya nak balik ambil bas. So saya macam perasan saya dekat Bandaraya JB dekat Setulan Laut So apa you ingat RM3.40 you boleh balik Saya tak perasan lah, sudah lupa. Lepas saya suruh mereka ambil beg saya dari beg pakaian saya. So memang mulalah marah sini marah sana. Mereka kata saya berlakon lah, tulan ni lah. So saya pergi sendiri ambil beg saya. 2 calet, di tengah-tengah ada pokok-pokok besar-besar setinggi 2 meter. Saya pergi sana salin kerana pakaian saya sudah dibasahi dengan air laut dengan pasir. So ada seorang driver India, dia marah saya, sini you mau tukar. Saya kata apa, 2 side ada rumah dekat tengah, sini siapa mau tengok, belum lagi cerah, gelap lagi. So naiklah kereta. So memang orang Bajabi, pink color. Marah-marah lah, dia marah saya. Sampai dia ambil rokok kotak Daniel lah. Ada beberapa batang sajalah. Lepas tu you ni apa, belagar, baring. Sampai diorang koyakkan seluar dalam saya. Dia menyatakan you ni perempuan ke pondan, saya mau cek. Lepas tu, lepas perbuatan kejam tu macam dia ada cakap pasir dengan dia, Tamil macam pergi turun dekat hotel lah. Pergi turun dekat hotel, sampai kita tak boleh biarkan inilah. So walaupun saya kan sudah mabuk. Kalau mabuk orang cakap macam tu, memang saya panas. So saya memberi tanya driver India tu adakah sama akan berlaku kalaulah orang sekaum Punjabi yang duduk di tempat saya dan you mencabul dia dengan koyak seluar dalam dia, adakah dia akan berdiam diri atau ambil parang ke apa menetak you?
Saya tanya macam tu waktu driver India. Dia diam saja. Itulah orang kata India sama India tidak ada orang tolong. Kalau dia punya kaum sendiri kalau Punjabi girl dekat sini dah ambil parang tetap you kerana dignity, kehormatan mereka akan diambil kira, dijaga. Tapi kita sebagai India, so dalam keadaan yang tidak yang sepatutnya ada. So memanglah kami akan, so dia hantar kita depan rumah saya kata, akhir kata saya kepada pemandu, walaupun saya diperangkap ditipu Buah Ilana, sekarang pun saya berterima kasih dengan menganggap kamu sebagai seorang tuan India kita lah, kerana seseorang yang buat sesuatu aniaya terhadap perempuan, tapi akhirnya mereka selamat dihantar ke rumah. Memang saya anggap you dah sembah, thank you untuk macam tuan lah. So lepas tu tak ada apa-apa konten kan, saya tak berani keluar lagi So okay, kan dah divorce, dah diceraikan, saya kedai pakaian. Setiap kali boleh dengar lah, Atika nama tu sudah dah kenal lah, famous So sebelum itu saya ada kerja dekat security guard dekat lobby HSA kerana saya ada pendidikan English pandai English So saya punya bos select bagi saya tempat dekat lobby tujuannya adalah siapa-siapa pun tak berapa pandai lah untuk menulis dalam English. Kalau orang dari Singapura datang, so you pandai, you duduk dekat lobby tulis. So pada masa satu hari ada polis masuk, kumpulan polis gesa-gesa masuk macam ada sesuatu kes serius So saya tanya kawan saya, apa sudah berlaku, kenapa polis ulang alik dekat sini? Dia kata ada perempuan remaja Melayu ada kes robol dekat atas. So macam ni saya memang orang accident ke macam tu, saya memang boleh naik. So pergi naik, tak tengok muka dia baring macam ni hanya boleh tengok rambut yang didaikan dengan warna merah. So masa tu saya memang tak kenal lah. Tapi pada masa kerja dengan kedai saya Atika, saya tengok tu rambut dah macam sama 100% macam orang gadis remaja yang saya tengok dekat ward dalam kes robol. So saya tak kata pasti dia. So selalu ni budak-budak cakap apa tau, dia sebungkus Milo Ais dengan sepinggan nasi goreng yang sudah boleh. So selalu saya pun pernah menyaksikan orang panggil saya pergi playground, ada kes-kes begitu, saya marah. Ada pernah dia dikumpul oleh budak-budak remaja India, alih sana alih sini, peluk sini. So pasal tu saya tarik, belum lagi saya kenal dengan Tigan, saya tarik dia masuk dalam kereta sampai dia terkencing dalam kereta saya. Saya marah dia, apapun kaum, apapun perjalanan liar dia, jangan buat sesuatu yang tidak senonoh beramai-ramai kalau you punya adik, you punya kakak ke, kalau dilayan macam ni oleh sekumpulan lelaki lain, ada tak kamu terima? So dia orang diam saja. So pada malam tu saya bersihkan dia, saya bagi tempat tidur dalam bilik saya kerana dia mabuk. Sesuatu hari dia telefon lah, ada telefon dia menyatakan, Atika menyatakan, akak saya dekat balai kena tangkap basah dekat playground MPJBT dengan seorang yang bernama Panjang nama timbangan Panjang. So saya kata, berapa kali nak selamatkan you? Berapa kali? Walaupun orang memalukan dan menghinakan you, akak tetap menjaga macam anak saya. Saya kata, sekarang I tidak mahu. I memang tidak mahu kerana tidak beranilah Tiga. Kalau orang India boleh fikir sedikitlah, kalau you sudah menjadi orang Islam, perempuan Islam, so depan rumah jiran sebelah semua orang jirannya Melayu, kalau you datang dekat sini mungkinlah, bukan saya tidak mahu menerima, takut ada apa-apa pergaduhan kerana saya simpan. So dengan tengok dia kesian nangis dekat telefon, kakak tolonglah kak, ibu pun tak nak terima, sudah
lock dia. So okay, you datang rumah saya. Lepas dia datang, hanya perkara pertama saya beritahu, Atika, akak pun sudah jadi dia lah. Akak bukan dengan nama baik ya. Kakak setakat minum dekat sini ya, walaupun budak-budak macam Wimal semua remaja lah. Bukan remaja. Dalam saya 30 lebih, mereka dalam 28. So kawan-kawan saya lah. Saya geng leader, mereka kumpulan saya kan. So akak tak pelawar siapa-siapa. Jangan tunjuk you punya perangai liar, cium-cium, pegang-pegang kan. Kalau siapa-siapa datang dia hari ni boleh sama ni, esok boleh macam tu dia memang tak kisah. So memang budak yang bernama Wimal ini tidak akan datang depan rumah saya, tidak akan datang. So apa yang saya bagi arahan, jangan buat perkara tak senonoh. Sebagai seorang Melayu Muslim, dia seorang lelaki yang terlalu minat tu semua India. So akan ada pergaduhan antara kita punya jiran Melayu. Apa yang saya bantah itulah. Datanglah si Wimal ni dan dia pun pergi peluk cium. Alamak, depan rumah si suaminya. Dia tidak tahulah bekerja sebagai apa, tapi dia punya junk food dan overall warna biru tua lah. Dia pun bukan peramal, dia memang muka dia benggis itulah. Muka yang marah, ganas. Ada suatu hari ada saudara datang parking depan rumah. So saya punya bekas suami parking kereta dia FLX warna biru dekat depan tepi rumah dia lah. So dia dari sana jerit, ambil keluarkan kereta you dari tempat saya. So suami saya pun beritahu, sekejap adik, ada kawan yang datang, tak ada parking sekejap. So sampai dia tunggu-tunggu, dia tak boleh tahan, dia ambil. Memang kita menyaksikan semua sekeluarga duduk dekat depan. Dia ambil besi, dia gores tau kereta. So saya tidak kata ini sini ada pergaduhan lah, tapi memang dia punya implan memang tidak suka dan mesra dengan orang lain lah, dia punya si suaminya. Okey. Okey. Yang apa yang Atika buat sudah disaksikan. Memanglah dulu saya tidak sedar. Memang perangkap mereka sudah ada, sedia ada plan mereka. Dia cium, datanglah si suaminya yang Melayu tu. Jeritlah. Apa? You bawa budak perempuan Melayu. You sedang apa? Membagi dekat lelaki India. You sembahyang dekat rumah, ada asar belatu lah. Mana boleh orang Melayu duduk dekat rumah India dengan ada pantang larang. So saya kata, adik, dia ada masalah remaja. Saya sudah bawa dia merayu kepada ibu dia. Ibu dia pun suami ketiga lah. Saya ingat suami ketiga Ibu Atika mungkin dari jabatan polis lah. So apa-apa segala-galanya saya tahan. Sampai setiap kali ada juga dia buat nakal sampai menghinakan saya. So dia tidak mau menerima saya, tidak tahu itu adalah Atika datang rumah saya adalah sesuatu perangkap yang akan menghinakan, akan membawa masalah besar untuk saya. So saya ingat budak lah, biasalah. So saya pun pujuk rayu dekat rumah ibu. Anak sendiri kenapa nak halau Atika ni ada campuran macam Cina, macam Sabakin, macam tu. Ibu dia pun sama. So okeylah, selepas berkali-kali tubi-tubi pujuk dia punya ibu, tidak mahu menerima dan sudah mula menengking marah. So ada pertengkaran antara pertengkaran mulut. You pun suami bukan satu, bukan dua, bukan tiga, ramai-ramai. Kenapa you mau? So ada bantahan, dia marah balik ibu dia. So saya pun bawalah. Adik saya masih seorang dekat bilik ujung. So memang perangai dia, kalau Atika semua orang dah kenal lah apa. Setiap kali adik saya pergi datang depan pergi, dia pun ikut memandang sesama muka. Saya pun menasihatlah adik saya, kita dari rumah anak yatim, kalau orang yang seperti ni dilayan macam ni, adakah kita akan ambil adik-beradik kita perempuan kalau dilayan macam ni janganlah orang lain pandang semacam kita. Sebagai menghormati sebagai seorang remaja, jangan buat
So adik saya memang tunduk setiap kali dia tandas ke makan dia tunduk dia yang pergi bergeserlah, buatlah apa-apa cara yang boleh menggoda. So ada pernah saya beberapa kali menyaksikan so adik saya pun baru beritahu lah, budak perempuan walaupun saya lelaki saya tunduk, dia yang mempengaruhi saya. So apa saya sebagai lelaki diam saja. So tak apalah, janganlah. Saya kata macam tu. Dah datanglah 4 hari bulan 5 dia punya adik punya birthday. Kita celebrate dekat Eden Garden tingkat 5 launch. So kawan-kawan dia sekerja dari Singapore. Singapore citizen dah datang dengan sebotol botol Chivas. So saya belanja sebotol, dia sendiri yang mengeluarkan sebotol. So dia jadi tiba-tiba ni Atika sudah masuk dalam. Saya marah, saya kata ini yang zone tau, alkohol. Sebagai Muslim you tak boleh datang, lagi-lagi you lagi muda belum cukup umur. Allah kau apalah. Atika janganlah buat hal. Sini kalau lain tempat tepi laut ke okey. Sini tak boleh. Atika ada masalah. Okeylah. Adik saya hari tu gaji dibawalah, tiba-tiba bawalah, belilah kasut 60, t-shirt 60, rantai silver, harga 200. So sampai 500 dibelanja. So saya tak cemburu Lepas tu dibalik mereka balik dekat depan tu shop cloud So saya tengok Atika dengan perasaan bukan marah, bukan cemburu lah. Saya takut apa-apa masalah akan terjadi di sana. So kenapa akak cemburu ke adik? Akak belanjakan saya sampai 500. Saya kata apa nak dicemburukan? Memang perangai you dah jadi macam ni. Walaupun saya nasihat you, nanti orang kata saya membuat kerja ibu ayam untuk adik saya sendiri Walaupun saya dah nasihatkan dekat dia, saya dah nasihatkan dekat dia. Sampai sekarang you kata saya cemburu. Bukan Atika, jangan rendahkan diri you. Okeylah, dengan rela hati dibelanja you, ambillah, akak tak cemburu. Tengok dekat sini RM50 pun dia terbelanja saya. So dalam keadaan terus minum dengan tengok tarian dekat depan orang Filipino, 3 perempuan Filipino, tiba-tiba dua-dua sudah menghilangkan diri. So saya pun tidak mahu apa-apa masalah. Saya pun pergi carilah yang terlebih dahulu mereka sudah tempat bilik dekat atas agensi. So saya pergi sana tengok botol Chivas lagi masih ada setengah botol. Lantai semua ada titisan berwarna merah macam darah. So saya sudah takut. So keluar turun balik, tengok kereta saya yang dipinjam untuk mengantar kawan-kawan Singapura balik ke custom tak balik. Lepas tu carilah motornya pergi mana, motor TZM warna merah dengan putih. So ada dekat water fountain depan Eden Garden. Nasib baik sebelum dia pergi kesorangan dengan Atika, memang saya tidak tahu apa berlaku. Sebelum tu dia sudah bagi di 2,500 baki gaji. Memang saya memang kakak tengok saya punya adik belanja untuk 500 untuk dia 100 pun saya tak ambil. Selepas balik bagi dekat tangan dia. So dia memang tahulah ada sesuatu akan berlaku dan mungkin duit akan dirampas lah. Saya tak tahu tim ni dari mana lah. So beginilah segala-galanya yang berlaku. Ada suatu ketika ada Lali Pub sebarik dengan Garuda Pub dekat Bandar JB. So memang saya seorang mafia bernama Raja 04 dan isterinya seorang India Muslim yang tidak convert to Islam. So mereka semua kita memang pergi Lali Pub sedang kita ketibaan Atika pula. So saya tak pedulilah, dia memang sudah keluar dari rumah saya lah, tapi tak pernah beritahu dia duduk dengan siapa, teman ke kawan ke. So saya biarkan sajalah. So manager pub itu dia orang kata Cindian kacukan Cina India, Cina Ravi. Dia pun tetap manager, sebagai manager. Lepas layan kita dia ada perbualan antara mereka, dia dengan Atika. So dia pun sudah bersetuju ikut pergi dia. Saya marah Atika, apa? Dia sudah 40 lebih dah. Dengan senang you setuju nak ikut dia bilik. Walaupun dia tak ikut saya, walaupun saya
tak jaga keselamatan dia, saya mabuk pun itu manager Cindian marah saya balik lah. Apa dia sendiri dengan relati nak ikut, kenapa you bantah? Saya kata, dia itu budak kecil dalam usia remaja yang belum cukup umur dan masih lagi pentingnya dia Muslim, orang Hindu Islam. So tengok, kenapa kau marah? Saya sendiri nak pergi. Alamak. Macam ni lah setiap tempat yang saya pergi untuk merelakskan stres saya. Dekat sana ada satu bantahan akan dibawa ke depan saya, bukan dengan saya yang bawa, mereka sendiri buat dia. Tapi saya memang prihatin dengan budak-budak sebegini. So saya kata, you Atika ikut saya, kita ikut belakang. Lepas tu orang manager Cindian tu, kenapa saya bawa dia? So saya pun katalah, okey, you bawa, saya akan ikut. Saya mau pastikan di manakah dia akan tinggal, di tempat selamat ke esok dia hantar dengan selamat. So sampai saya mabuk, sampai saya pun tak pergi dekat katil ke duduk ke baring. Dia tarik untuk cium saya. Saya pun macam terikut tapi sudah sedarlah apa yang saya buat tu tak senonoh. So bukan paksaan, dia sendiri yang pergi. So okey, balik pagi ada telefon dalam pukul 11 ada call dari itu manager Cindian. So budak yang saya bawa, saya bayar dia 170. Semalam you ada datang dalam bilik kan? Ada you jumpa tak rantai tangan emas saya? Apa? Saya kata apa? Sampai dekat pintu bilik, belum lagi sampai dekat katil, saya sudah keluar dalam 2 minit. Apakah you tuduh saya? So rantai emas tangan saya sudah hilang lah. Inilah. So saya tengok Atika, apa? Tak adakah saya memerlukan duit untuk perkara yang penting lah. So lepas 2-3 hari datanglah si Chandran, kawan. Dari si kawan saya lelaki. So dia datang marah, Akak, you tahu kan Atika, saya akan berkahwin dengan dia, jadi teman hidup. Kenapa Akak bagi dekat orang lain untuk jual badan dia? Kata, you faham dulu, sampai hari ni saya tidak pernah tahu dia sedang duduk dengan you dan you akan mengawini dia. Jangan tuduh sebarangan. Apapun dalam keadaan ini saya tak tahu dan saya tidak tahu langsung dia akan berkahwin dengan you. So habislah. Tengoklah apa Akak buat. Tahu saya nak bagi hidup untuk dia, jadi dia macam ni. You Akak jangan buat saya marah. Adalah. So mereka sendiri reka, mereka sendiri buat, mereka sendiri inilah yang saya lakukan, yang tak dilakukan oleh saya tuduhan. Okeylah, mereka sudah kahwin. So saya hanya menjelaskan dengan cara baik. Chandra, saya tidak pernah tahu, you tidak pernah tahu, Tika tidak pernah, dan apa yang dibuat tu bukan saya paksa dia sendiri pergi. Saya hanya pastikan keselamatan dia, itu saja. So ada sedikit kemarahan dia ke atas saya. Dia ingat macam tu. Saya pun bukan kita yang buat, biarlah dia sendiri akan faham. So selepas mereka sudah mendirikan rumah tangga, adalah dari kumpulan India datang. Ini dekat sini orang semua ditukarkan perkauman konvert tu ada. Sekarang you buat seorang lelaki India berkahwin India mengkonvert untuk Islam. Tapi perkara sebenarnya sebelum ini memang si Chandran tu sudah menikahi seorang perempuan Melayu yang matanya rosak, sebelah matanya yang tidak orang kata rosak. So selepas dia mengandung dalam beberapa bulan, anaknya sudah gugur. Ini apa, perangai Chandran memang sikit ganas lah. So dia pun sudah melarikan diri. So dia sudah masuk Islam, dia ada dokumen. So saya dituduh saya bagi orang India pergi kahwin dengan orang Melayu. Inilah tuduhan ayu. Setiap apa yang saya buat ada tuduhan. Setiap kali saya tolong budak-budak macam ni, apa time pun saya keluar untuk tolong. So
ibu saya selalu pesan, jangan buat untuk mereka. Apa yang buat baik, you tengok kan, bapa you selalu buat baik, akhirnya apa pengakhiran dia. So macam ni lah. So ada sekali depan rumah dia ada pasangan pasangan orang Melayu, couples dalam usia yang muda lah, boleh dikatakan 25. So dia si suaminya kerja dekat MPJBT dalam menjadi orang besar untuk landscape. So isteri pun muda. Memang ada senyum, ada lah. Baru mereka pindah. Ada lepas beberapa ada jeritan lah suara perempuan. Saya dalam bilik tak boleh tidur. Suami saya kata, mana pergi? Saya kata, saya ingat ada masalah dekat rumah. Jangan sibuk, pergi tidur. Saya kata, apa sibuk? Janganlah buat macam tu tak. Kalau dengar ada kesesaran, kita mesti tolong. So saya pun keluar, saya tanyalah. Memang si isterinya bukan dekat depan rumah. Saya tanya adik tu dia bekerja sebagai kaki tangan dekat MPD. Saya tanya, apa masalah dia? Masalah rumah tangga ke? Adalah kak, dia memang ada kebanyakan hari Jumaat dia dirasuk sampai dia menjerit. So bawalah. So memang saya punya cara macam ni. Sewaktu ada masalah antara adik ipar saya dengan si isterinya, ada isteri itu pun orang call dari flat M3 Jasco, belakang Jasco. Jaya ada datang, dia punya kawan lah. Saya kata, tak adalah kak, Jaya sudah hilang. Mereka ada masalah. Dia baru balik dari Arab Saudi, si adik ipar saya. So sudah banyak barang kemas dibelanjakan untuk sesuka hati lah. Beli pakaian baru lah, tu lah, ni lah, belanja adik dia lah, beli motor cincin lah, telefon lah. So dia dengan tidak ingat akan berlaku ketibaan suami akan terlebih dahulu. So dah tahu dalam seminggu dia akan balik awal 2 bulan depan. So dia tidak tahu cara. So ada pertengkaran sampai malam pukul 12 macam 1 macam tu. Ada panggilan dari kawan yang tinggal dekat flat M3. So saya pun tanya, apa berlaku kat? Tak adalah, dia kan sudah belanja banyak dengan suka-suka. So sekarang ada tunggakan semua, dia tidak tahu. So suami dia sudah tahulah. Suami dia pun datang ke M3 flat. Sebelum itu dia sudah sewa rumah ujung berwarna pink besar. Sewanya dekat RM 700, nombor rumah 38. So ini saya menasihatkan adik, janganlah Jaya. Kita ada rumah sendiri, rumah pangsa sendiri kan, M3 flat dekat sana. You merugikan saja. Ini rumah sendiri, pergi sana rugi sebulan sekali. So dia katalah, saya ada idaman nak tinggal bilik pun bilik master bedroom boleh dikatakan boleh hall saya dengan kitchen saya sebesar tu. So saya kata, janganlah, fikir-fikirlah, jangan ada masalah nanti. So inilah inilah selepas saya menerima suami saya, pergi mana? Jangan sibuk dengan orang keluarga lain. Ini bukan hal keluarga. Ini you punya adik punya masalah dengan isterinya, masalah rumah tangga. You sepatutnya pergi sana menyelesaikan apa pertengkaran masalah mereka. Bukan saya. Dia pun tiada siapa-siapa untuk tolong Jaya. Dia seorang yatim piatu. So tengok-tengok tempat yang biasa kita berkeliaran tak dapat jumpa. So saya pun memberitahu kawan Mani Aka, dia pandai fasih Cina. Akak, kalau dia datang, dia akan datang jumpa you. Kalau dia datang, ni telefon balik, saya akan datang balik dalam pukul 3. Depan Jasco, depan flat M3 dekat sana ada gerai makanan Melayu stall. So saya bawa, dia kata lapar, saya bawa kita bertiga pergi sana, menasihatkan dengan tahan, tanya apa masalah. So selepas makan Jaya, adik ipar saya, nak ikut kakak tu. Dia memang rapat sayang dengan kakak tu yang berfasih dengan bahasa Cina. So dia nak ikut sana. So kakak tu nasihat, ini isteri abang ipar you. Kalau you datang balik rumah saya, memang ada pergaduhan akan bersambung lah. Dia dah marah dengan saya. Si suami you ingat saya menjadi pengaruh you. So ikut dengan isteri abang ipar you, tak ada masalah keluarga dengan keluarga. So saya pun bawa dia lah. Bawa dah dekat pagi dalam pukul 6 yelah.
datang jerai tengking si suaminya, adik saya. Keluarkan pelacur itu. Semua emas saya sudah tidak tahu pergi mananya, dan semua hutang tunggakan dah sudah menaik. Sampai sekarang dia tak mau jawab. Dia siapa bagi seronokan yang nafsu yang begitu bagus, dia boleh bagi semua. Inilah masalah mereka. Itulah masa dia minum racun lah, Roundup. So 9 hari dekat hospital HSA. Lepas 9 hari dia kelahiran hari dia 29 bulan 5. Kematian pun 29 bulan 10. So macam ni lah setiap yang apa saya buat, dan selalu diarahkan jangan buat. Tapi memang ajaran bapa saya lah, tidak boleh masalah dengan mana-mana kaum. So saya memang macam tu. Pergi ada satu masa saya diajar lah, saya ajar untuk pergi Seremban. So saya pergi sana, diorang nak buat kontrak baja. So pekerja budak-budak remaja, satu India bernama Rawasiya dan dua Melayu, orang asli lah, kampung asli. So memang dijanjikan bagi kerja, tapi perjanjian itu tidak dapat. So mereka duduklah sebuah rumah kosong, lagi satu kawan dekat Bido Perak. So saya tengok mereka lapas, kerja yang dijanjikan dan tidak dapat. So saya ada subang besar-besar, macam siput besar. So memang apa-apa cara pun saya tidak pernah menggadaikan atau membuat sesuatu dengan buat duit. Itu subang, itu adalah pemberian hadiah pertama dalam 15 tahun saya. Saya tidak pernah nak menolong. Itulah kenangan yang terakhir yang saya ada selepas emas semua. So tengok budak-budak ni dalam remaja 15 tahun, budak Melayu. So saya pergi gadaikan dekat 400 dekat Bido. Lepas tu saya belilah makan. Saya diarahkan India beli ayam sedap-sedap. Itu orang Melayu asli tu beli telur pun cukup lah. Saya kata mana boleh, kalau lah anak kita 3 orang, takkan mereka sudah kawan dari kecil, takkanlah kita nak bezakan dalam segi makanan. Kalau ada duit, sama-sama bagi ayam. Kalau tak cukup, sama-sama bagi telur. So saya memang macam ni, selalu tidak dibagi, selalu dimarah. Jangan tolong orang Melayu lah, jangan tolong. Ataupun you tolong tu India special sikit. Kalau tu Melayu tak payah diindahkanlah mereka. Memang nasib baik yang saya tak jadi anti Melayu ke, atau kerana takut dengan kemarahan marah mereka, membuat lakonan seperti tak mau layan mereka. Tidak pernah saya perangai memang macam tu. So setiap perbuatan baik. So datanglah si Pawitra yang bekerja di Keransing. Dia kelahiran Perak 08. Sudah convert untuk Kristian. So saya tidak tahulah apa dia ni perangkapnya dibuat dari segi orang Kristian ke atau dari segi orang Perak. So dia tinggal dekat sini lah, ada panggilan. Ibu dia suruh panggil saya. So saya pergi, ada masalah antara antara anak Pawitra dengan bapa yang mabuk. Setiap kali dia mabuk, dia nak rogol anaknya sendiri. Dia menyatakan, you bukan hasil kandungan darah saya, so saya boleh pakai you. So ada suatu, dia memang menjadi dia duduk dekat konten sekolah, duduk atas tangki air. Macam itulah selalu dihalau oleh polis dengan kumpulan-kumpulan remaja lah, lelaki perempuan macam ni lah, kerana keadaan keluarga yang terbiar. Okay, ada call, saya pergi sana ada masalah. So ibu dia minta saya tolong bawa budak ini, keselamatan dia terancam, baru 15 anak pertama. So tak ada sampai hati, saya pun bawa dia lah. Memang ibu saya, kalau dia kan kenal, dia kata, you bawa budak ni you akan dapat nama baik. Nanti you tengoklah apa balasan dia. You akan menyesal kalau saya tak ada menangis atas apa yang saya cakap tu betul. So sebagai ibu, perintah dia saya tak boleh ingkarkan, walaupun kerana nak bagi nasi pun perkara baik yang nak buat pun dibantah, marah saya. So apa saya buat sebagai seorang ibu menghormati dia, perintah dia
depan dia saya tak bagi dia makan, tapi saya bubuk nasi dekat pinggang, letak dekat tingkat belakang. Lepas tu pergi arah belakang, ambil suap dia, suap si Pawitra ni. Sampai buat macam ni pun setahun lebih dia duduk. Lepas tu ada boyfriend lah, perangkap lah. So sudah lari. Lepas pregnant, dia lah balik ibu mertua. So saya bawa dia balik. Lepas tu si suami, bakal suami budak dalam 18 tahun, ada kes motor curi dekat penjara Kulai masalah juana. So sampai ini semua saya jaga. Masa kes dia ada seorang nenek citizen Singapore. So saya memang tak boleh tolong dia, bawa seutas rantai necklace dia. So saya nak gadaikan dengan bank raya dia. So dia katakan, dia menyatakan 2,300. So ni si Ceming yang sedang tangkapkan, merosakkan hidup saya. Dia cakap Rawindran dari Sentosa, orang Bido, dia asal Bido Perak. So dia memberitahu saya, ni 300 simpan dulu, ni 2,000 bayar jamin untuk. Sebelum itu 1 tahun dia sewa dengan saya tidak bayar. Lepas tu pun mereka sewa tak bayar. Sudah 2 tahun lebih yang tak pernah bayar sesen pun. Okey, saya pun, so adalah 28 hari saya jaga kebajikan dia, ambil surat beranak, semua apa yang boleh dibuat, saya yang buat. Sampai si suaminya dah keluar dari penjara juana Kulai, tak nak pergi kerja, tak nak cari, malas tidur saja. So dalam